Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita pada tengah hari ini 12 lebih. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita ulang kaji dulu tajuk yang kita dah bincangkan sebelum ini, iaitu bab Allahumma salli ala Muhammad, lupa pula, termokimia, which is thermochemistry. So thermochemistry, mari kita tengok sekejap. Saya tunjukkan whiteboard. Okay, so kita ada beberapa contoh dalam kehidupan seharian kita. Sekejap telefon pula. Tak apalah, kita biarkan dulu. Okay, mari kita tengok contoh-contoh yang ada dalam kehidupan seharian kita. Baik, sebelum kita pergi pada contoh-contoh ni, suka saya ingatkan dekat kamu, dalam bab termokimia, thermochemistry, kita ada dua jenis tindak balas sahaja, which is in thermochemistry we have two type of reaction only that related with heat, yang berkaitan dengan haba, iaitu sama ada heat releasing, haba dibebaskan, ataupun heat absorbing, ataupun haba diserap. Haba dibebaskan dan haba diserap. Okey, yang ini jelas. Tapi dia ada terma dia, kelas. Termanya ada dua, iaitu sama ada tindak balas tu adalah endotermik ataupun exothermic. Jadi kalau haba dibebaskan ke persekitaran menyebabkan suhu persekitaran meningkat, itu kita panggil dia tindak balas exothermic. Manakala kalau haba diserap daripada persekitaran, itu kita panggil dia endotermik. Okey, proses exothermic akan meningkatkan suhu, manakala proses endotermik akan merendahkan suhu persekitaran. Okey, mari kita tengok contoh-contoh yang ada dalam kehidupan seharian kita. Ni saya dah tulis kat sini. Yang ini sebenarnya exercise yang kamu buat pada muka surat 80 pada minggu lepas, question number 2. So kita discusskan dia punya jawapan bagi setiap tindak balas yang ada. So nanti kita bincang bersama-sama sama ada either proses ni endotermik ataupun exothermic. Alright, ada yang baru masuk. Okey, mari kita admit dia. Sekejap. Okey, kita tengok proses yang pertama dulu, kelas. Okey guys, nampak kan saya tulis ni kan? Okey, kita tengok proses yang pertama, fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana proses tumbuhan membuat makanan sendiri. The green plant create their own food through sunlight absorption and carbon dioxide. Okey, tapi soalannya di sini, adakah proses fotosintesis ni endotermik ataupun exothermic? Okey, siapa boleh jawab? Ni endo ke exo? Endo ke exo? Dia endo ke exo? Endo. Endotermik. Bagus. Endotermik. So, tindak balas fotosintesis adalah tindak balas endotermik. Dia serap haba masuk ke dalam, baru proses tu berlaku. Sebab kalau kita tengok tumbuhan hijau, dia tak menghasilkan haba, dia tak create haba dekat sekeliling tumbuhan tersebut. So dia menyerap haba daripada persekitaran, carbon dioxide dan juga cahaya matahari tersebut sendiri. Okey, yang kedua kita ada bomb explosion, letupan bom. Bila bom meletup, adakah haba diserap ataupun haba dibebaskan bila bom meletup? Endo or exo? Exo. Good guys. Jawapannya adalah exothermic. Ejaan ni, terma ni pastikan ejaannya betul sama ada kamu nak tulis bahasa Melayu. Kalau kamu tulis bahasa Melayu, dia tulis exothermic. Kalau tulis bahasa Inggeris, dia EXO. Dia beza sikit. Okey, kita pergi yang ketiga, paper burning. Kita bakar keteh. Kalau kita bakar keteh ni, adakah tindak balas tu membebaskan haba ataupun tindak balas tersebut menyerap haba? Exothermic. Yes, good. Fasihah. Bukan Fasihah, sorry. Danish. Exothermic. Dia membebaskan haba. Okey. Kalau kita masak nasi, Alia,
Cook rice? Endo. Yes, endo. Kamu jangan keliru Kita memang masak nasi, cikgu. Nasi tu panas cikgu. Betul. Tapi nasi tu menyerap haba daripada mana? Daripada rice cooker kita. Pemasak nasi tu. Rice cooker apa ke? Alat penanak nasi tu. Alat masak nasi tu dia membekalkan haba. Dan haba tu nanti masuk dalam beras. So beras tu masak. Jadi proses tersebut adalah endothermic. Bukannya exothermic. Takut ada yang keliru. Sebab kamu fikir sama ada haba tu masuk ataupun haba keluar. Okey, kita tengok penyejatan air. Evaporation of water. Yang ini apa pula? Endo ke exo? Endo. Yes, good. Bagus Danish. Endothermic. Yang ini adalah tindak balas endothermic. Haba masuk. Endothermic menyebabkan air itu berubah daripada cecair to gas. From liquid to gases. Heat absorb and then the water molecule inside will become gas. Okay, rusting of iron. Ini pengaratan besi. Kalau paku besi berkarat, adakah dia endo ataupun exo? Endo. Endothermic. Endothermic. Okey, yang ini kurang tepat kerana pengaratan karat sebenarnya dia membebaskan haba. Dia membebaskan haba sebab dia guna kalau kamu perasan sebenarnya kalau paku besi ni kalau kita letakkan kita sembuh air sikit daripada permukaan paku, air. Jadi menyebabkan paku tu akan berkarat. So sebenarnya dia membebaskan haba. Dia membebaskan haba menyebabkan air tu tadi bila haba dibebaskan melalui air tadi membantu proses of rusting, membantu proses pengaratan, menyebabkan karat tu terhasil. Bila karat tu nampak, sebenarnya haba sedang dibebaskan. So dia bukanlah endothermic dia adalah exothermic. Okay. Kita pergi pada yang seterusnya, baking cake. Ni saya dah cerita minggu lepas. Kita letak dalam oven. Oven tu bekalkan heat. Heat tu masuk dalam baking. Masuk dalam baking pula. Masuk dalam cake. Jadi dia adalah endothermic. Okay, kita pergi second last. Ada lagi. Respiration, proses respirasi, pernafasan. Kamu hembuskan nafas. Keluar karbon dioksida dan juga satu lagi. Haba. Bila haba dibebaskan bermaksud respirasi adalah proses exothermic. Haba dibebaskan. Masa kamu hembuskan nafas tu, kamu boleh rasa sendiri haba sedang dibebaskan. Maafkan saya, batuk. Tak sihat. Ice melting. Ais mencair. Ais mencair bermaksud haba dekat persekitaran ais tu masuk ke dalam struktur ais dan menyebabkan ais tu mencair. Jadi haba masuk. Bila haba masuk, kita panggil dia endothermic. Bagus Alia, endothermic. Dan akhir sekali ada lagi. Sorry, banyak pula. Boiling pun sama. Kita nak didihkan air. Air yang biasa dalam bentuk cecair, bila haba diserap masuk menyebabkan air itu mendidih. Dan boiling juga merupakan proses endothermic. Okey. Sekarang kita ada freezing pula. Kita ada proses membeku. Kalau proses membeku, adakah dia endo ataupun exo? Yes, good. Exo. Sebab dia riliskan heat. Dia riliskan heat daripada air tersebut. Air itu bebaskan haba. Menyebabkan ais tu akan membeku. Dia dah tak ada tenaga. Tenaga haba tak ada, sebab itulah ais membeku. Dia freeze. Dia adalah proses exothermic, bukannya endothermic. Kena ingat macam itu Dan akhir sekali, goreng telur, fry and egg. Goreng telur endo ke exo? Endothermic. Bagus. Okay. Kamu kena ingat kiranya kamu kena bayangkan kita menggoreng telur. So goreng telur tu kita masak dekat atas kuali. Kuali bekalkan haba. Haba masuk dalam telur. Jadi itu adalah tindak balas endothermic sebab haba masuk dalam sistem. Macam juga dengan air. Air kamu simpan dekat freezer. Freezer tu sendiri sifatnya sejuk. So sifatnya sejuk. Dia tak bekalkan haba masuk ke dalam. Sejuk. Haba tu keluar daripada air tersebut menyebabkan air itu membeku. Jadi dia exo. So ingat sama ada haba keluar ataupun haba masuk. Okey, dalam bab termokemistri itu saja.
You have to identify whether the reaction is endothermic or exothermic. Itu saja. Haba bebas, exo, haba diserap, endo. Okay, selesai chapter thermochemistry. So hari ni actually kita nak masuk new chapter which is electricity and magnetism. So hari ni kita akan masuk tajuk baru iaitu elektrik dan kemagnetan. So elektrik, setiap hari kamu gunakan, kamu nak buka laptop, kamu nak buka TV, kamu nak mandi guna water heater, kamu nak apa lagi, macam-macam yang kita buat di rumah, kebanyakannya menggunakan, kita nak cas handset pun menggunakan tenaga elektrik. Tapi apa kaitan tenaga elektrik dengan magnet? Adakah magnet boleh menghasilkan tenaga elektrik? Jadi kita akan tengok sama-sama dalam chapter ni, which is which is tajuk ni adalah tajuk 6, bab 6, chapter 6. Okay, saya tunjuk saya punya slide. Okay, so buku teks ini adalah tema yang ketiga, Energy and Sustainability of Life. So dalam dunia kita ada macam-macam bentuk tenaga. Okay, kalau kita perhatikan dalam buku teks, in textbooks on page 160, kita ada nampak kincir angin, kita nampak wind power ni. So dalam tenaga, dia ada dua pecahan, which is renewable energy dan non-renewable energy sources. Tenaga yang boleh diperbaharui dan juga tenaga yang tak boleh diperbaharui. Okey, mari kita tengok pengkelasan dia dulu. Kamu kena kenal pasti tenaga, apa contoh tenaga yang boleh diperbaharui, apa contoh tenaga yang tak boleh diperbaharui. Okey, kalau dekat Malaysia, kalau di Malaysia, macam mana rakyat Malaysia mendapat sumber tenaga elektrik? Bagaimana? Tumpangan air. Yes, tumpangan air. Bagus. Majoriti, kebanyakan sumber tenaga yang kita dapat di Malaysia adalah daripada empangan hidroelektrik. Maksudnya daripada sumber air. Air itu masuk daripada empangan, dia bergerak kepada dalam turbin. Turbin tu akan menghasilkan tenaga elektrik. So itu ada kaitan dengan magnetic reaction. Ada tindak balas yang berlaku magnet di situ. Jadi kita tak ada kincir angin dan kita jaranglah ada yang menggunakan tenaga solar. Walaupun sekarang dah ramai yang gunakan tenaga solar, tapi jumlah tenaga tu tak cukup untuk supply satu Malaysia untuk solar energy. Kita perlukan satu kawasan yang sangat luas, sangat besar untuk cover jumlah tenaga yang diperlukan, elektrik yang diperlukan. Tetapi mostly dekat Malaysia kita gunakan tenaga hidroelektrik daripada empangan. Okey, kalau kat sini sekarang ada satu lagi agensi yang cuba untuk membuat kajian macam mana kita nak hasilkan tenaga elektrik daripada nuklear, daripada tindak balas nuklear. Okey, namanya Malaysian Nuclear Energy. Siapa minat ni bolehlah kerja kat sini. Diorang target pada tahun 2030, maksudnya 10 tahun daripada sekarang, satu Malaysia kita boleh dapat generate elektrik daripada tenaga nuklear. Adakah kita setuju penggunaan tenaga nuklear ni bagus ke tak bagus sebenarnya? Macam Jepun, Korea Selatan, Iran, negara-negara besar, negara-negara kuasa besar, diorang dah apply benda ni dah lama dah. Diorang dah apply nuclear energy ni instead of tenaga hidroelektrik untuk menghasilkan electricity. Okay, kita baru tengah study. Tapi kita tengok nanti 10 tahun akan datang adakah berjaya ataupun tidak. Mai kita tengok nanti. Alright. So kita pergi kepada sources yang ada. Ni kita bincangkan tadi. Adakah tenaga tu tenaga diperbaharui, renewable ataupun tidak boleh diperbaharui, non-renewable. Okay, kita tengok pengkelasan dia. Okay guys. So renewable energy definition is the energy sources that can be replaced continually and will never depleted. So maksudnya tenaga tu kita boleh dapat sentiasa dan dia tak akan berkurangan sampai bila-bila. Contohnya tenaga cahaya matahari, tenaga solar. Matahari akan sentiasa ada insya-Allah sehinggalah hari kiamat nanti. Maksudnya tenaga tu tak akan hilang, tak akan luput, tak akan bersusut. Itu maksud deplete. Tak akan susut. Tenaga tu sentiasa ada. Jadi itu adalah tenaga
diperbaharui. Contohnya kat sini kita ada tenaga hidro. Kenapa hidroelektrik kita gelarkan dia sebagai tenaga boleh diperbaharui? Kerana dekat empangan air akan sentiasa ada dan tenaga tu akan sentiasa ada. Boleh apply energy. Contoh yang kedua, kita ada tenaga angin, wave energy. Tapi dekat Malaysia kita tak adalah, sebab dekat Malaysia kawasan kita panas dan lembap sepanjang tahun dan kita punya permukaan ni adalah tanah pamah. Tak banyak sangat kawasan yang tepi pinggir laut ataupun tanah tinggi. Jadi jumlah angin yang diterima tu tak banyak. Jadi dia kurang sesuai digunakan di Malaysia. Solar energy kita ada guna sekarang. Tapi biasanya unit per rumah lah, per satu residen. Dia tak banyak satu kawasan negeri ataupun satu negara tak gunakan. Dia hanya pada satu residen ataupun tempat-tempat tertentu sahaja. Kita ada tidal energy. Tidal energy ni tenaga ombak, wind energy, biomass energy dan geothermal energy. So ini adalah beberapa contoh tenaga yang ada. Okey. Wave energy tu bukan angin tadi. Sorry. Wave energy tu ombak. Wind baru angin. Silap pula. Tidal ni tadi dia punya ni. Apa kita panggil? Tidal ni macam ombak jugalah. Tidal energy. Okey. Yang itu adalah tenaga yang boleh diperbaharui. Bagaimana pula dengan tenaga yang tidak boleh diperbaharui? Okey. Contoh-contoh tenaga yang tidak boleh diperbaharui seperti petroleum. Petroleum ni kita ambil dekat mana? Dekat offshore, dekat tengah laut, dicari gali organisma yang dah mati bertahun-tahun, tertanam ataupun tertimbus dekat permukaan bawah, lalu diambil di tengah-tengah laut. Jadi itu adalah petroleum. Dan petroleum ni tak boleh diganti. Kita kena tunggu berjuta-juta tahun dulu baru boleh replace. Sebab itulah kita panggil dia tenaga yang tak boleh diperbaharui, non-renewable. Selain daripada petroleum, gas asli, arang batu dan juga tenaga nuklear adalah tenaga yang tak boleh diperbaharui sebab kita gunakan bahan untuk hasilkan tenaga. Jadi bahan tu akan susut. Contohlah, kita ada offshore kita ada pusat cari gali kita dekat Kertih ataupun dekat Sabah sana tu, kat tengah laut. Okey, Petronas dah jumpa satu kawasan yang mana ada banyak sumber petroleum. Okey. Dia ambil sumber-sumber petroleum dekat situ. Pada satu masa sumber tenaga tersebut akan susut. Petronas terpaksa cari lagi dekat mana-mana kawasan yang ada sumber petroleum. Jadi kita panggil dia adalah non-renewable energy, sumber tenaga yang tak boleh diperbarui. Kita kena cari tempat lain. Dia tak sentiasa ada kat situ sahaja. Berbanding tenaga solar tadi, tenaga hidro, benda tu sentiasa ada. Dan boleh diganti secara berterusan. Okey, itu definisi yang membezakan renewable energy sources dan juga non-renewable energy sources. Okey. Sebenarnya kita ada dekat Terengganu ni tapi dekat kawasan pulau. Kalau kamu tengok buku teks ni, di kawasan pulau ada kincir angin dan juga solar ni. Kat pulau perhentian kecil. Energy sources, sumber tenaga yang digunakan adalah angin, solar dan juga gas asli ataupun diesel. Jadi kita ada 3 jenis energi ni, wind, angin, solar, cahaya matahari dan juga diesel. Okey, jadi dia ada 2 sumber tenaga yang boleh diperbarui dan 1 sumber tenaga yang tak boleh diperbarui. Diesel tadi tu. Okey, mari kita tengok muka surat yang seterusnya. Ini tadi yang kita bincangkan tadi, yang Alia bagi jawapan tadi, empangan hidroelektrik dekat Bakun, Sarawak sana. Sumber tenaga yang akan terhasil adalah sumber tenaga yang terhasil adalah elektrik, tapi sumbernya adalah daripada empangan hidroelektrik yang akan menggerakkan turbin untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, dekat Negeri Sembilan kita ada Tuanku Jaafar Power Station. Dia menggunakan gas asli, natural gas. So ini adalah non-renewable. Yang ini empangan Bakun ni adalah renewable energy sources. Okey. Lepas tu kita ada apa? Sultan Azlan Shah Power Station in Manjung. Yang ini kalau kamu pergi Teluk Batik, ada perasan tak benda ni? Kalau kamu pergi Teluk Batik tepi pantai tu, kamu akan nampak ada macam jambatan sampai menuju kat mana dah tiba-tiba. Tu pelik kan? Itulah kita punya Sultan Azlan Shah Power Station. Tempat sumber tenaga daripada arang batu untuk generate electricity. Dekat Manjung, Perak. Ditulis Manjung. Tapi kalau kamu perasan dekat kawasan tu ada yang, kalau kamu pergi tepi Teluk Batik tu, kamu akan nampak benda tu.
Seterusnya kita ada dekat Gelugur, Pening. Sumber tenaga yang digunakan adalah diesel. Ini non-renewable. Lepas tu kita ada THH Bioenergy, sendian berhad biomass dekat Sabah. Yang ini digunakan biomass. Maksudnya digunakan sisa-sisa. Saya tak pasti sisa daripada tumbuhan ataupun sisa daripada haiwan. Tapi yang ini menggunakan tenaga biomass, which is renewable energy. And then kita ada apa lagi? Oh, tak ada dah. Oh dah, itu je. So beberapa contoh sumber tenaga yang ada di Malaysia. Okay, kamu kena kenal pasti, you have to recognize yang mana satu renewable, yang mana satu non-renewable, yang mana satu tenaga yang boleh diperbaharui, yang mana satu sumber tenaga yang tak boleh diperbaharui. Okay, next kita nak tengok macam mana electricity tu boleh terhasil. Okay, dalam tajuk ni kamu akan lebih tengok pada tindak balas magnet tu sendiri, macam mana magnet boleh mengaruh, dia boleh induce untuk menghasilkan electricity. Okey, kita tengok gambar raja ni. Generator. What is a generator? Apa yang dimasukkan dengan penjana ataupun generator? Generator is a device used to generate electricity. As you can see on the photograph, okay, kamu tengok dalam pada gambar raja ni, kita ada scheme, electric scheme. Kita ada contoh generator model. Kat sini kita ada magnet. Lepas tu kita ada coil of wire dekat tengah ni. Maksudnya dia punya gulungan wayar. Gulungan wayar ni akan digerakkan oleh crank. Crank ni tadi kita gerakkan dia. Lalu arohan magnet akan berlaku menghasilkan tenaga elektrik yang akan menyalakan LED. Kalau siapa-siapa dulu rumah atuk, rumah nenek dia ada basikal yang ada lampu yang boleh terhasil daripada dynamo. Iaitu menggunakan konsep generator ni tadi. Okey, kita panggil dia induced current. Induced current ataupun dalam bahasa Melayu arus yang teraruh. Arus yang teraruh. Okey, aruhan arus yang teraruh ni akan menghasilkan tenaga elektrik. Macam mana aruhan tenaga ni berlaku? Okey, how it come? Dia berlaku apabila terdapatnya magnet yang akan mengaruhkan arus yang ada pada gulungan wayar ni tadi menghasilkan tenaga elektrik. Okey, kamu tengok baca kat sini. When the crank of generator is turned, digerakkan, a current known, arus yang kita panggil sebagai arus teraruh akan terhasil. Arus yang teraruh ni akan menyalakan LED, lampu LED ni tadi. Okey, as you can see also on figure 6.3, 6.4, 6.5 and 6.6. Ini kalau kita dekat makmal, dekat lab, seronok nak buat benda ni. So kita ada magnet and then kita ada wire ataupun coil of wire. Kita gerakkan dia di antara magnet, arus teraruh akan terhasil, induced current. Yang ni kena tahu. Induced current, aruhan teraruh, arus aruhan. Induced current happen when never have a movement of wire through a magnet field. Apabila berlakunya pergerakan wire copper ataupun wire-wire mana logam yang ada pada medan magnet, arus teraruh akan terhasil. Kamu tengok dalam gambar rajah gambar rajah figure 6.3. Saya besarkan sikit. Okey. Gambar rajah yang pertama kita ada magnet. So bila ada magnet, automatically ada medan magnet. Medan magnet which is north and south. Kutub utara, kutub selatan ada medan. Jadi medan tu apabila diganggu oleh sesuatu bahan, terutamanya logam ataupun wire lah. Kita kat sini kita case kita adalah wire ataupun copper, bergerak mengganggu medan tersebut, aruhan arus akan terhasil. Induced current will create. So bila kita gerakkan wire ni, so galvanometer ni alat untuk mengesan arus akan bergerak, galvanometer ni. So menunjukkan adanya terhasil tenaga elektrik. Okey, gambar rajah 6.4 pun sama juga. Kita ada magnet. Magnet tu ada medan utara selatan. Jadi kita ada solenoid. Solenoid ni adalah solenoid adalah gulungan wayar. Ada banyak gulungan wayar pada metal, pada logam, dan kita gerakkan dia dekat batang magnet tu. Sama juga berlakunya pesongan jarum.
menunjukkan adanya arus yang terhasil. Next, kita ada magnet pula yang digerakkan. Bukannya wire ni kita gerakkan, magnet tu sendiri kita gerakkan. Pun sama juga sebab ada kontak di antara wire tu tersebut dengan medan magnetic field tadi, menyebabkan berlakunya aruhan tenaga. Dan sama juga apabila solenoid, magnet tu yang kita gerakkan, galvanometer juga akan bergerak. Okay, so basically secara asasnya induced current will create based on movement of wire and movement of magnet. Jadi ada dua cara bagaimana arus taruh tu terhasil. Yang pertama melalui pergerakan wire tu sendiri, yang kedua melalui pergerakan magnet. Dua-dua pergerakan ni akan menyebabkan induced current, arus teraruh terhasil. Okay, electric current is produced by movement of wire. Kita gerakkan wire digerakkan pada medan magnet. Mesti ada dua dia mesti ada. Tapi kalau wire digerakkan tapi tak ada medan magnet, tak ada berlaku apa-apa. Wire tu mesti digerakkan pada medan magnet. Manakala magnet tu tadi mesti ada wire juga. Barulah ada berlakunya gangguan pada medan magnet menyebabkan elektrik tu terhasil. Okay, so ini konsep asas bagaimana induced current created. Macam mana arus teraruh terhasil. Baik. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Simple saja. Konsep asas mesti ada wire, mesti ada wire tu wire copper, mesti ada copper tu copper guys, mesti ada magnet. Gangguan ataupun gangguan wire copper tadi terhadap magnet menyebabkan berlakunya arus teraruh. Baik. Itu secara kita panggil asas, base dia. Macam mana pula dengan generating electricity on the country secara skala besar? Okey, kalau dalam skala besar kita boleh perhatikan dekat empangan. So contohnya dekat Malaysia, kita tengok kat sini contoh dia bagi electricity generated at power station. Tenaga elektrik yang dihasilkan dekat stesen power elektrik. Jadi kalau kita tengok dekat sini, okey, ni contoh power station using non-renewable energy. Okey, tenaga yang tak boleh diperbarui. Contohnya diesel, gas asli dengan arang batu. Arang batu tadi dia yang dekat Sultan Azlan, dekat Manjung sana tu. Okey, so dia ambil arang batu dekat mana? Ambil arang batu, gas asli dengan diesel ni sumbernya di mana? Sumber diesel, sumber natural gas, sumber charcoal, arang batu adalah daripada organisma, sama ada tumbuhan ataupun manusia, haiwan yang dah mati, yang berjuta-juta tahun termendap di bawah tanah. So itu adalah jumlah sumber tenaga yang tak boleh diperbaharui. Okey. Selamat datang tadi siapa baru masuk tadi. Okey. Jadi bila kita dah dapat benda tu, katakanlah kita ambil arang batu. So arang batu ni nanti akan dipanaskan, nampak ni. Okey. Akan dipanaskan. Okey, akan dipanaskan dekat boiler. Nama sistem tu boiler. So apabila arang batu ni dipanaskan, dia akan menghasilkan tenaga haba. Haba tu akan bergerak dekat sini pergi kepada turbin. Haba tu dalam bentuk steam. Steam tadi tu akan bergerak pergi ke turbin. Dekat turbin ni nanti akan berputar. Turbin ni akan bergerak. Okey, kalau kita tengok konsep asas kita tadi, kita perhatikan gambar aja. Sebab tu kita cerita pasal konsep asas. Patah balik dekat atas kejap ya. Okey, kalau kamu tengok tadi sini, konsep asas dia kita ada crank. Crank tu menggerakkan coil of wire di tadi. Pada medan magnet, arus elektrik terhasil. Dalam skala yang besar, kita panaskan, kita bakar arang batu ataupun diesel ataupun natural gas, gas asli tu tadi, menghasilkan haba. Heat energy, steam, bergerak ke turbin. Turbin akan berputar. Turbin will, apa kita panggil? Berputar. Putar apa? Sudah. Rotate. Spin, ya, yeah, thank you. Turbin will spin. Turbin will turn. Jadi apabila berlakunya turbin turn, yang ini tadi sebenarnya kita punya crank lah. Kalau gambar raja dekat atas tadi, ini kita punya crank tadi. Ataupun penggerak, macam pengayuh. So, pengayuh ni tadi akan pergi pada generator. Dalam generator tu tadi, kita ada konsep asas generator kita tadi, kita belajar dekat atas tadi tu, buku teks.
ada crank, ada medan magnet dan ada coil of wire. So nanti bila turbin dia bergerak akan menghasilkan induced current yang seterusnya menghasilkan electricity dan akan dihantarlah ke seluruh tempat melalui transmission tower ni tadi. Kalau kamu nampak ni ada transmission tower ni, menara transmission, menara penghantar yang akan menghantar tenaga elektrik tersebut ke seluruh tempat. Jadi inilah konsep asas secara skala besar bagaimana tenaga elektrik dihasilkan daripada diesel, natural gas dan juga coal. Yang ini adalah contoh-contoh sumber tenaga yang tak boleh diperbaharui. Okey, mekanisme dia mari kita tengok secara asas. Okey, burning of fuel. Sama ada coal, diesel ataupun natural gas lah tadi. Okey. Tiga item ni akan dipanaskan. Dia bukanlah 3 item serentak. Kalau power plant tu daripada diesel, diesel sajalah yang dibakar. Kalau power plant tu daripada gas asli sajalah yang dibakar. Kalau arang batu sajalah yang dibakar. Bila dibakar, dia akan menghasilkan steam. The boiling water produce steam. So, steam akan menggerakkan turbin. Dan turbin tu sendiri akan menghasilkan electricity. Okey, persoalannya di sini, yang dibakar tu, yang akan menghasilkan steam tu, adakah bahan api tersebut ataupun air? Kalau kamu perhatikan gambar rajah ni, yang sebenarnya yang terbakar pula, yang mendidih ataupun yang menghasilkan steam tu adalah air. Kamu tengok sini sea water. Kita ada air kat sini dan kita ada condenser. Condenser ni penyejuk lah yang akan tukarkan wap air kepada air, cecair semula. Okey, kita ada condenser kat sini. Air itu bergerak dalam tangki ni, laluan ni. Bermaksud bahan api kita ni berada di bawah. Bahan api tu akan dipanaskan. Bila bahan api dipanaskan, dia akan mendidihkan air ni. Kenapa kita gunakan air kelas? Kerana takat didih air tak tinggi. Takat didih air berapa 100 degree Celsius sahaja. So sampai 100 degree Celsius, steam akan terhasil. So sangat panas nanti. So steam yang panas ni nanti akan menggerakkan turbin. Itu konsepnya. Jadi apabila steam dia bergerak turun balik ke bawah. Nampak tak air ni? Laluan air ni akan turun ke bawah, pergi ke kondenser. Wap air tu tadi akan berubah menjadi air semula dan benda tu akan berlaku sentiasa. Okey, itu konsep bagaimana thermal power station berlaku. Konsep tu diambil daripada pergerakan turbin. Pergerakan turbin tu bila lalu dekat generator, dia akan mengaruhkan elektrik, menghasilkan tenaga elektrik. So perubahan tenaga yang berlaku adalah daripada chemical energy, tenaga kimia, pergi kepada heat energy, tenaga haba, bergerak kepada kinetic energy. Kinetic energy ni tadi daripada pergerakan turbin tu tadi. Ni. Dia kaitan dengan atas ni lah. Kamu tengok dia related dekat atas ni. Chemical energy, kita bakar arang batu, kita bakar gas asli, kita bakar apa tadi lagi satu, diesel. So nanti dia akan memanaskan air. Air tu akan panas, berubah menjadi steam. Steam tu akan menggerakkan turbin, rotates the turbine. Kinetic energy, ada berlaku pergerakan. Pergerakan tersebut akan menghasilkan electricity. Daripada mana? Daripada generator ni tadi. Generator ni kena ingat ada coil of wire dan juga medan magnet. Okey, itu dalam thermal power station. Kalau kita ada solar pula, macam mana pula kaedah dia? Solar energy dia direct daripada cahaya matahari, sun rays, terus pergi kepada panel. Solar panel ni akan menukarkan secara directly tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Itu power station yang ada pada tenaga solar, tenaga cahaya, tenaga solar. Kita tengok pula dekat empangan bakun, macam mana prosesnya berlaku, macam mana electricity dihasilkan. Okey, yang ini tangki simpanan air. Ini empangan kita tadi. Ini empangan. So, kita ada satu laluan kecil. Flow of water. Air akan bergerak daripada kawasan sini ke kawasan bawah. So, air yang bergerak ni sebenarnya sangat laju. Air bila turun ke bawah, dia akan menggerakkan turbin yang ada dekat sini. Ni turbin. So, turbin ni akan berputar, akan menghasilkan aruhan elektrik.
daripada generator ni tadi. So menyebabkan tenaga elektrik terhasil. Kalau kita tengok dia punya mekanisme, high dam stores water. Okey. Empangan memang sangat dalam tinggi. Sebenarnya air tu tinggi lagi ni. So laluan air tu dia akan buka dekat bawah. Kenapa dekat bawah? Okay, katakanlah saya ada gambar ajar sini Kata fahamkan sini. Saya ada satu tangki air, simpanan air. Sini ada air. Ibaratnya empangan. Dan saya buat 3 lubang. Lubang A, lubang B, lubang C. Lubang A, lubang B, lubang C. Laluan air. Okey, laluan manakah yang akan menghasilkan Pergi kat ibu. Abah ada kelas. Aziz bukakan sekejap Guys, sekejap Anak saya nak buang air juga. Okay, sorry atas gangguan. Anak saya nak keluar kejap buang air. Okay, kita ulang balik. Katakanlah kita ada tangki simpanan air. Air tu saya buat 3 lubang. Lubang C, lubang B, lubang A. Yang mana akan menghasilkan pergerakan air yang lebih kuat? A. Sebab dia ada paling bawah. So lagi ini konsep dia kita panggil Bernoulli. Prinsip Bernoulli, yang mana tekanan yang tinggi akan menghasilkan laju yang rendah. Tekanan yang tinggi menghasilkan laju yang rendah. Tekanan rendah akan menghasilkan laju yang tinggi. Betul tu. So yang mana dekat CBA, laluan air akan lebih kuat di bahagian A. So kalau kita tengok dekat dam ni tadi, empangan ni tadi, so air tu akan bergerak ke bawah. Ni tak adalah bawah sangat ditunjuk sebab kita nak tunjukkan generator tu tadi. So air tu akan bergerak dengan sangat laju lalu menggerakkan turbin. Dia tak adalah buat dekat atas. Kalau kamu tengok mana-mana empangan pun, dia punya laluan air tu sebenarnya di bawah. Jadi dia akan menggerakkan turbin. Air itu mempunyai kelajuan yang tinggi, from high level to low level. So nampak daripada kawasan yang tinggi ke kawasan yang rendah, so akan menggerakkan turbin tu tadi. So bila pergerakan turbin berlaku, tenaga kinetik akan terhasil daripada tenaga tarikan graviti lalu menghasilkan tenaga elektrik, electrical energy. Okay, yang itu pada stesen hidroelektrik. Kalau stesen kita melibatkan tenaga angin, wind energy, okay, macam mana proses berlaku? Angin bertiup. Bila angin bertiup, blade ni akan berpusing. Moving of air or wind akan menyebabkan wind move blades. Blade rotate the turbine. Generator produce electricity. Konsepnya mesti ada turbine ke turbine. Turbine ni, dalam turbine ni ada crank. Crank tu akan menggerakkan generator. Dalam generator ni ada coil of wire dan juga magnetic field yang akan menghasilkan tenaga elektrik apabila berlakunya pergerakan. Daripada pergerakan ni tadi menghasilkan tenaga elektrik. Kalau kamu perasan, power station yang menggunakan tenaga angin, kinetik ke electrical. Kalau power station daripada hidroelektrik pun daripada kinetik hasilkan elektrik. Kalau kita tengok power station daripada arang batu tadi dengan diesel pun sama juga, kinetik to electric. Kenapa? Kerana setiap stesen ni kita ada yang kita panggil generator. Generator tu daripada asasnya kita ada coil of wire dan juga medan magnet tu tadi. Sama ada magnet yang bergerak ataupun wire yang bergerak untuk menghasilkan induced current ataupun arus terarah. Okey. Setakat ni ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan,
Saya minta kamu cuba lengkapkan. Aduh. Nanti kita waktu tutorial sekejap lagi, kamu cuba lengkapkan muka surat 88, Generation of Electrical Energy. So ada beberapa contoh sources ataupun power station yang ada dekat situ. Kamu cuba lengkapkan dia punya ayat based on answers given. Dia jawapan dia dah bagi dah. Kamu jawab soalan nombor 1, nombor 2 A, B, C, D, E, F, G. Okay, muka surat 88 dan juga 89. Okay, so hari ini kamu belajar tentang two type of energy, which is non-renewable energy dan juga renewable energy, tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tak boleh diperbaharui. Dan kamu belajar tentang konsep asas generator, which is mesti ada dua asas penting, iaitu medan magnet dan juga coiling of wire. Tak ada dua-dua ni, induced current ataupun tenaga elektrik takkan terhasil. Okey, nanti tutorial cuma kamu buat muka surat 88 dan muka surat 89. Okey. Sebelum tu nanti ada satu pertandingan sebenarnya.